Tuan-tuan sekalian, kita sekarang berada pada tarikh 29 Zulhijjah. Malam ni adalah malam 1 Muharram. Malam ni adalah malam 1 Muharram. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, masyarakat kita dari dulu sampai hari ini, dan lebih malang para ustaz yang menyebarkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan agama. Sempena 1 Muharram. Ramai dah ustaz sebut, doktor universiti sebut, para mufti, sebahagian mufti telah sebut perkara ni. Ustaz-ustaz, para pendakwah yang ramai telah sebut. Agama mesti ikut Nabi sallallahu alaihi. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, sekarang ni biasa setiap tahun bila masuk tahun baru, maka datanglah dakwaan, amalan itu, amalan ini. Dulu biasa kita dengar amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Kemudian baca Yasin akhir tahun dan awal tahun. Ini baru pula mari. Ada hadis tentang kelebihan melakukan amalan saleh pada akhir tahun dan awal tahun. Dikatakan malaikat naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat tersebut, apa yang dilakukan oleh hamba aku ketika kamu meninggalkan fulan bin fulan? Kata malaikat tersebut, dia melakukan amalan saleh. Maka lalu dikatakan, Allah Taala kata kepada malaikat tersebut, ampunkan segala dosa dia di antara dua amalan tersebut, yakni amalan di akhir tahun dan amalan di awal tahun. Tuan-tuan sekalian, ada orang berani kata perkara ini datang dari Nabi SAW. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian dan kepada kesemua para pendakwah, ini nasihat sesama orang Islam. Kita kena tahu, cuba kita kembali kepada sejarah. Takwim penetapan awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak dikenali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penetapan kalender tu, ni bulan pertama, bulan kedua sampailah bulan ke-12, tak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada sama sekali. Kalender takwim ni wujud pada zaman Umar bin Al-Khattab. Sebahagian ulama kata pada tahun ke-16 Hijriyah, sebahagian ulama kata pada tahun 17 Hijriyah. Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat pada tahun ke-10 Hijriyah. Naik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, perintah negara Islam selama 2 tahun lebih. Jadi 13 Hijriyah Abu Bakar dah tak ada dah, wafat. Naik Umar bin Al-Khattab. 14, 15, 16. Tahun ketiga atau tahun keempat zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu baru datang takwim ni. Barangkali tuan-tuan tanya, macam mana zaman Rasulullah? Tak ada takwim. Bulan ada. Rasulullah dan umat Islam ketika Rasulullah hidup, umat Islam tahu nama bulan Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rasulullah tahu, sahabat pun tahu. Tapi tak ada penetapan awal tahun akhir tahun, tak ada. Tak berlaku. Bahkan tuan-tuan, orang Arab dahulu, mereka ada satu perangai yang Quran sebut sebagai nasi. Iaitulah di dalam surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Orang Arab jahiliah dulu di zaman Nabi, mereka ada satu sikap, mereka suka ubah-ubah bulan. Mereka tahu bulan ada 12 bulan. Mereka tahu, mereka ada hitung tu. Tapi yang pentingnya, mereka tak ada awal tahun dan akhir tahun. Cuma macam mana mereka nak tahu tarikh penting? Biasanya mereka akan tengok peristiwa besar yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya kepada kita, bila Rasulullah dilahirkan, pada tahun apa Rasulullah dilahirkan, kita akan sebut tahun gajah. Kenapa? Jadi mereka kenal tahun gajah tu berlaku bila, lalu apa-apa peristiwa yang berlaku selepas peristiwa pelanggaran tentera Abraha, tentera bergajah ke kota Mekah. Jadi mereka kata peristiwa ini berlaku setahun setelah berlaku peristiwa tentera bergajah. Peristiwa ini berlaku 2 tahun setelah peristiwa tentera bergajah. Kenapa dia guna perkara tu? Kerana tak ada tahun. Maksud saya, tak ada sistem kalender ni, tahun pertama Arab Quraisy, tak ada. Bagaimana boleh wujud kalender? Wujud kalender seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, pada tahun keempat atau kelima pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitulah apabila empayar Islam berkembang di zaman Umar, maka Umar menulis surat kepada gubernur-gubernur yang dihantar, barangkali sebahagiannya ke Mesir, ke negara-negara lain, ke Iraq dan seumpamanya.
Umar hantar surat memberi arahan dan seumpamanya. Ada ketika surat yang disampaikan kepada gubernur-gubernur Umar seperti Abu Musa al-Ash'ari, surat itu sampai lewat. Bila dia sampai, serentak surat, 2-3 pucuk surat sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Lalu bila sampai serentak, menyebabkan timbul masalah pada Abu Musa. Dia tak tahu mana satu surat awal, mana satu surat kemudian. Jadi susah nak laksanakan perintah Umar. Lalu Abu Musa al-Ash'ari tulis surat semula kepada Umar bin Al-Khattab di Madinah. Beritahu, wahai Amirul Mukminin, sampai kepada aku surat daripada kamu, tapi masalah surat yang sampai kepada aku itu beberapa pucuk surat, beberapa arahan yang kau arahkan kepada kami, tapi kami tak tahu mana satu surat awal, mana satu surat kemudian. Lalu bagaimana nak laksanakan perintah? Lalu segera Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghimpun ke semua para sahabat yang utama. Segera Umar bin Al-Khattab menghimpun para sahabat yang utama, terutamanya Ahlul Badar, terutamanya sahabat yang menyertai peperangan Badar, untuk bincang masalah ni, macam mana jalan penyelesaiannya. Lalu bangun seorang sahabat, salah seorang sahabat, saya tak ingat siapa. Sahabat tu kata, wahai Umar, aku pergi ke negeri sekian-sekian, bukan negara orang Islam, negara orang bukan Islam. Aku pergi di negara sekian-sekian, mereka ada satu sistem yang dinamakan sebagai at-tarikh ataupun at-tarikh. Ada sistem begitu, iaitulah sistem tarikh. Satu hari bulan Zulhijjah tahun sekian-sekian dinamakan sebagai, kita sebut kalender, zaman tu sebut at-tarikh ataupun at-tarikh. Lalu Umar kata, Masya Allah, perkara ini baik, lalu kita buat seperti mereka. Tapi masalahnya timbul, nak mula tahun tu bila? Maka sahabat memberi cadangan. Ada di kalangan sahabat yang kata kita ambil sempena kelahiran Rasulullah. Ada pandangan yang lain kata kita ambil sempena pengutusan Rasulullah sebagai Rasul. Ada yang kata kita ambil sempena hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pandangan lagi kata kita ambil sempena peristiwa hijrah. Lalu bila Umar dengar pandangan itu, terus Umar kata kita ambil sempena hijrah. Kerana hijrah itu yufarriqu bainal haqqi wal batil, membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Lalu kita ambil jadikan sempena peristiwa hijrah takwim untuk umat Islam. Tak selesai lagi perbincangan, nak mula takwim pada bulan berapa? Bulan pertama tu nak start bulan berapa? Lalu ada di kalangan sahabat yang mencadangkan kita mula tak bulan kewafatan Rasulullah. Ada sahabat cadang kita mula pada bulan Ramadan, kerana Ramadan itu ada puasa, bulan yang mulia. Ada cadangan dari para sahabat yang kata kita mula Syawal. Ada lagi cadangan sahabat yang mengatakan kita mula bulan Muharram. Lalu Umar bin Al-Khattab dengar Muharram. Sebahagian riwayat kata yang mencadangkan bulan Muharram itu adalah Ali bin Abi Talib. Ada sebahagian kata Uthman. Cadang Muharram. Bila Umar dengar cadangan Muharram, Umar kata kita tetapkan Muharram. Sebab apa Muharram? Kata Umar bin Al-Khattab, kerana Muharram adalah syahrullah. Nabi sebut Muharram syahrullah. Muharram itu bulan Allah, menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Muharram berbanding bulan lain. Demikian juga Umar sebut, Umar kata kita pilih Muharram kerana apa? Kerana pada bulan Muharram orang Islam semua kembali ke negeri masing-masing setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji lastnya 13 Zulhijjah. Jadi semua balik ke negeri mereka, Muharram mereka sampai di kampung halaman mereka, ke negeri mereka, mereka baru sahaja pulang dari melaksanakan ibadah haji, maka kita jadikan Muharram sebagai bulan pertama bagi kalender Islam. Demikian juga kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana bulan Muharram merupakan bulan penetapan keazaman untuk mula berhijrah di zaman Rasulullah. Rasulullah tak berhijrah pada bulan Muharram. Rasulullah berhijrah dari Mekah, keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi keluar pada tarikh 12 Rabiul Awal. Sampai ke Madinah lebih kurang 9 Rejab tak silap saya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Saya tak pasti, tapi sampai pada selepas itulah. Namun keluar dari Mekah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Kenapa pilih Muharram? Kerana ketika perjanjian Aqabah, tuan-tuan saya harap tuan-tuan ingat perjanjian Aqabah ni apa dia. Perjanjian Aqabah ni iaitulah perjanjian 2-3 kali orang Madinah datang ke Rasulullah. Kali pertama datang berjanji mempertahankan Rasulullah. Pada musim haji bila tuan-tuan? Zulhijjah. Balik semula ke Madinah. Datang tahun yang berikutnya melakukan perjanjian Aqabah juga. Sehingga 3 kali berlaku perjanjian Aqabah. Semua tu berlaku dalam musim haji, iaitulah bulan Zulhijjah. Jadi bila kali ketiga orang Madinah datang berjanji setia
mempertahankan Rasulullah sehingga mereka kata damu darah dengan darah. Maknanya Rasulullah sanggup menggadaikan darah, kami juga sanggup menggadaikan darah. Sehingga Al-Abbas uji, tanya soalan kepada orang Madinah, bersungguhkah kamu semua nak mempertahankan Muhammad di Mekah, walaupun ada orang yang tak suka dengan beliau, dia masih ada ahli keluarga yang akan mempertahankan dia. Kerana Al-Abbas pak saudara Rasulullah. Al-Abbas kata, sangguppah kamu mempertahankan Muhammad seperti mana seorang lelaki mempertahankan kain dia, ataupun sebagaimana seorang lelaki mempertahankan kain dia, tak silap saya begitu kataan Al-Abbas. Orang Arab dia kiaskan orang lelaki jaga kain, jaga aurat, kerana aurat itu adalah maruah. Dia akan mempertahankan maruah dia. Seperti mana dia memelihara anak dan isteri dia, maka demikianlah dia akan pelihara Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Lalu bangun orang Madinah menegaskan kesungguhan mereka untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang Madinah ni memang confirm bersungguh-sungguh nak bela Rasulullah. Perkara itu berlaku dalam bulan Zulhijjah. Masuk selepas Zulhijjah bulan Muharram. Kerana itu Umar kata kita pilih Muharram kerana Muharram mula keazaman, confirm kita akan hijrah. Lalu kita mula Muharram. Maka kesemua para sahabat bersetuju untuk memulakan bulan pertama bagi kalender umat Islam, Muharram. Pada tahun berapa tuan-tuan? 16 atau 17 Hijriyah, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab dia Fathul Bari. Saya nasihat ustaz-ustaz selebriti, cuba buka Fathul Bari tentang peristiwa-peristiwa ini. Bagi tahu kepada umat benda-benda yang benar. Tuan-tuan, kalau kalender awal tahun dan akhir tahun itu wujud di zaman Umar pada tahun ke-16 atau 17 Hijriyah, zaman Rasulullah tak ada kalender, macam mana boleh ada hadis? Siapa yang amalkan amalan pada penghujung tahun dan awal tahun akan diampunkan dosa? Macam mana boleh datang hadis tu? Sedangkan kalender tu wujud setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat 6 tahun, 7 tahun setelah Rasulullah wafat baru wujud kalender. Bagaimana hadis amalan-amalan khusus ni? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Semua kita telah tahu ancaman Nabi SAW bagi sesiapa yang menyampaikan hadis yang tidak benar. Maksudnya Nabi tak sebut, Nabi tak ucapkan, tiba-tiba kita kata Nabi bersabda. Nabi tidak bersabda, tapi kita kata Nabi bersabda. Nabi murka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Ancaman dari Nabi, sehingga kesemua para ulama sepakat haram menyebarkan hadis yang palsu. Habis itu bagaimana kita menyebarkan hadis-hadis yang realiti sejarah membuktikan tak ada hadis tu. Takwim tak ada lagi zaman Rasulullah. Macam mana boleh ada hadis kelebihan amalan tertentu pada awal dan akhir tahun? Kemudian mereka kata malaikat naik berjumpa dengan Allah, angkat buku catatan amalan. Lalu Allah tanya kepada malaikat, siapa mana-mana hamba yang melakukan amalan saleh pada penghujung dan awal tahun, diampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan sekalian, buku catatan amalan ada yang diangkat dalam bentuk yaumian, harian, iaitulah pada waktu subuh dan asar. Ada yang diangkat mingguan, usbu'iyan, iaitulah pada hari Isnin dan Khamis. Sebab tu kita disunatkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Orang tanya kepada Rasulullah tentang kelebihan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Nabi kata hari itu hari diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Lalu Rasulullah kata, "Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Aku suka ketika amalan aku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itu angkat amalan kepada Allah dalam bentuk usbu'iyan, mingguan. Ada pula angkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sanawiyan, tahunan. Tetapi hadis menunjukkan amalan buku catatan diangkat kepada Allah dalam bentuk tahunan bukan pada bulan Muharram, tetapi dalam bulan Sya'ban. Antaranya seperti hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kata dia, "Qultu ya Rasulullah," kata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah, cucu kepada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban."
Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau bersungguh-sungguh berpuasa dalam mana-mana bulan, melainkan aku tengok engkau benar-benar bersungguh berpuasa, banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Tak seperti bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Syaban ni aku tengok engkau wahai Rasulullah banyak betul puasa. Lalu Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Kata Nabi, Syaban itu merupakan bulan yang orang ramai mengabaikannya, orang ramai tidak mengendahkannya. Iaitulah Syaban itu terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kenapa Nabi sebut Rejab? Syaban itu terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kerana orang Arab dahulu ni dia suka ubah-ubah bulan seperti saya sebut tadi. Bulan Rejab mereka tak boleh perang. Bulan Muharram mereka tak boleh perang. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah mereka tak boleh perang. Tapi ada ketika mereka nak perang, mereka geram sungguh dengan musuh mereka. Nak perang juga, kebetulan bulan tu bulan Rejab. Dia kata tak apa, bulan ni tak jadi bulan Rejab. Dia buat sistem macam tu. Tu sistem nasi tadi ni. Quran sebut dalam surah Taubah. Bulan ni tak jadi bulan Rejab. Bila bulan Rejab? Bulan lepas, ataupun bulan depan. Bulan depan buat Rejab. Sebab tu Nabi bila sebut bulan Syaban adalah bulan yang orang ramai tidak mengendahkannya. Lepas tu Nabi tegaskan dia terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kemudian Nabi kata, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Syaban itu merupakan bulan yang akan diangkat catatan amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maknanya hadis ini merupakan membuktikan amalan secara tahunan akan diangkat kepada Allah pada bulan Syaban, bukan Muharram. Nabi sebut dengan jelas dalam hadis ni, iaitu Nabi sebut wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Syaban itu merupakan bulan yang diangkat catatan amalan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalan aku diangkat kepada Allah, ketika itu aku berpuasa. Tiba-tiba ustaz hari ni kata buku catatan diangkat pada bulan Muharram. Hadis ni hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, oleh al-Imam An-Nasa'i, dan telah dinilai sahih oleh beberapa ulama. Oleh kerana itu tuan-tuan, orang yang menyampaikan agama kepada orang ramai perlu berhati-hati dalam perkara ini. Jangan ikut suka sahaja. Terutamanya orang-orang yang ada nama, ustaz-ustaz selebriti. Gunakan kemasyhuran, gunakan nama baik kita, populariti yang ada pada kita, itu anugerah dari Allah. Allah beri popular ni kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Gunakan populariti itu ke arah kebaikan. Dan kebaikan itu mesti menurut Al-Quran dan Sunnah. Nak sampaikan agama kepada masyarakat mesti ikut Al-Quran dan Sunnah, supaya kita kembali ke akhirat kelak kita dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan bayang orang yang kata buat amalan sekian-sekian pada awal tahun dan akhir tahun, sedangkan Rasulullah tak kata. Bila kita sebut begini bukan bermaksud kita kata tak boleh berdoa pada malam ni, bukan kita kata begitu. Siapa nak berdoa, berdoa. Siapa nak buat amalan soleh, buat. Nak buat apa ustaz? Buatlah apa-apa pun. Saya baca Quran boleh? Masya Allah baca Quran. Saya nak memperbanyakkan doa boleh? Boleh, tak ada masalah. Saya nak banyak zikir, boleh ustaz? Saya nak banyak berselawat? Masya Allah, buatlah. Nak zikir ke, nak berselawat ke? Berapa kali nak buat ustaz? Masya Allah, buatlah berapa kali yang larat. Tak salah ustaz? Tak ada salah, kerana keumuman kebenaran untuk memperbanyakkan amalan saleh. Barangkali ada orang, dia manusia moden, hidup dengan zaman dia. Masyarakat hari ini dia suka sempena, hari sempena. Bila datang tahun baru dia mula muhasabah. Barangkali ada orang dia muhasabah balik. Tahunan dia muhasabah diri dia. Tahun ni apa yang dia buat, apa yang dia rancangkan pada tahun lepas berjaya ataupun tidak. Lalu di malam ni dia nak hitung balik. Lalu dia jadikan malam tu sebagai malam dia muhasabah apa yang dia rancangkan pada tahun lepas berjaya ataupun tidak. Lalu dia nak memperbaharui keazaman dia untuk tahun yang baru. Ada orang mungkin dia kata begitu, dia nak buat begitu. Lalu bila dia tengok ada banyak perkara yang dia tidak berjaya capai, memenuhi hasrat dia, ataupun ada orang dia tengok dia berjaya memenuhi semua hasrat yang dia rancangkan, lalu dia bersyukur, dia memperbanyakkan amalan saleh. Tak ada masalah, dibenarkan. Tapi jangan tetapkan suatu amalan yang Nabi tidak pernah tetapkan. Jangan buat dakwaan Nabi bersabda sedangkan Nabi tak bersabda. Bagaimana Nabi bersabda? Seperti yang saya beritahu kepada tuan-tuan, bagaimana ada hadis tentang kelebihan amalan di akhir dan awal tahun, sedangkan akhir dan awal tahun itu tak wujud di zaman Nabi Muhammad, hanya wujud di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Agama adalah ma qala Allah
wa ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.